Hai hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, di saat usia Tun Mahathir yang sudah menghampiri 100 tahun, ada yang kata Tun Mahathir patut rehat saja. Ada yang kata Tun Mahathir sudah kritikal dalam keadaan politiknya hari ini kerana tidak memegang gelaran sebagai ahli parlimen ataupun sebagai wakil rakyat. Dan yang paling mengejutkan adalah kekalahan teruk pada PRU15 bagi Tun Mahathir dan Parti Pejuang pada waktu itu. Saudara-saudara, sebelum ini kita pernah dikejutkan berkaitan dengan isu RCI Batu Putih yang juga melibatkan nama Tun Dr. Mahathir. Ini satu keputusan terkini yang pasti menggegar Tun Mahathir dan seluruh kroni Tun Mahathir. Antara persoalannya, kalaulah Mahathir bersalah di sini, adakah beliau akan dikenakan tindakan undang-undang sehingga beliau boleh ditangkap? Saudara-saudara, satu perkongsian daripada BH Online, RCI Batu Putih syur siasatan jenayah terhadap Dr. Mahathir. Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI bagi mengkaji pengendalian perkara berkaitan dengan kes kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan, mengesyorkan siasatan jenayah boleh dimulakan terhadap bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Prosiding diusulkan itu susulan Malaysia kehilangan Batu Putih kepada Singapura selepas Jemaah Menteri yang diketuai Dr. Mahathir pada 2018 menarik balik permohonan membatalkan keputusan Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ. Perkara berkenaan antara yang disyorkan RCI berkenaan dalam laporan setebal 217 muka surat yang diedarkan kepada ahli parlimen di Dewan Rakyat. Laporan akhir yang dinyah klasifikasikan itu telah diserahkan oleh pengerusi RCI Tun MD Raus Sharif kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim di Istana Negara pada 12 Ogos lalu. Suruhanjaya itu menyatakan siasatan jenayah boleh dimulakan ke atas Mahathir mengikut Seksyen 415 dalam kurungan B Kanun Keseksaan dan boleh dihukum mengikut Seksyen 417 dan Seksyen 418 Kanun yang sama. Laporan ditandatangani 7 anggota Suruhanjaya yang dipengerusikan MD Raus yang juga bekas Ketua Hakim Negara. Dalam hal ini, Mahathir berkemungkinan telah dengan sengaja mendorong Jemaah Menteri untuk tidak meneruskan kedua-dua permohonan itu walaupun ia bertentangan dengan pendapat perunding antarabangsa yang menyatakan bahawa terdapat asas permohonan itu mempunyai keberangkalian untuk berjaya. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan isu ini, akhirnya perkara ini berpanjangan dan nama Mahathir disebut RCI Batu Putih syur siasatan jenayah terhadap Dr. Mahathir. Tuan-tuan dan puan, apa komen Anda? Hai hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, selepas negeri Sabah terima kejutan berkaitan dengan konspirasi politik untuk menjatuhkan Ketua Menteri Sabah Haji Jinor berkaitan dengan skandal rasuah di Sabah
yang hampir didengari oleh seluruh rakyat Malaysia pada hari ini. Teman-teman, berkaitan dengan ini, akhirnya ada yang mulai memberikan pandangan. Sekiranya Ketua Menteri Sabah, Haji Jinor bersalah dalam hal ini. Sekiranya terlibat bersalah, dapat dibuktikan bersalah, netizen mulai mencadangkan nama-nama calon Ketua Menteri yang baru. Di samping itu, rupanya, bukan saja calon Ketua Menteri baru yang ada, cadangan yang diberi oleh netizen, tetapi juga calon TYT yang baru. Sudah pasti calon TYT yang baru sah bakal dipilih nanti. Tapi persoalannya siapa? Nah, ini satu survei daripada community melalui community channel ini. Saya tanya, siapa layak jadi TYT Sabah? Undian pertama masih di Manjun. Undian kedua Musa Aman. Undian ketiga Haji G sebagai Ketua Menteri Sabah hari ini. Dan undian keempat Syafi Abdal. Nah, di dalam undian ini, rupanya di antara 4 pemimpin ini, melalui community channel ini, ramai majority yang memilih Syafi Abdal sebagai TYT Sabah yang baru. Dan undian kedua tertinggi adalah masih di Manjun. Tapi kalau kita ingat masih di Manjun, sebenarnya ada rakaman di dalam video rasuah yang telah viral di media sosial. Di dalam rakaman itu juga kita dapat lihat ada masih di Manjun di dalam video tersebut. Manakala Musa Aman pula mendapat undian sebanyak 14% dan Haji G sebagai 13%. Dalam pada itu rupanya di dalam ruangan komen melalui channel ini bukan saja nama ini yang ada disebut untuk menjadi TYT Sabah. Terdapat beberapa nama yang lain, antaranya Joseph Pairin Kitingan juga ada dicadangkan oleh netizen. Nah, ada beberapa komen yang saya lihat berkata, bagilah peluang yang nama mereka tidak terpalit rasuah supaya nama Sabah bersih. Ini saya setuju. Ada juga kata di sini, bagus, TYT baru Syafi Abdal. Menurut Anda pula, teman-teman, Anda rasa siapa yang paling layak untuk menjadi TYT Sabah yang baru? Komen seterusnya berkata, saya sokong Masidi jadi TYT. Kalaulah kamu sokong Safi, jadi TYT banjirlah pula di Sabah. Ini mungkin bukan penyokong Syafi Abdal. Nah, saudara-saudara yang saya amat hormati, berkaitan dengan ini, Anda rasa siapa yang bakal mengangkat sumpah jadi TYT yang baru? Sudah pasti TYT yang baru akan angkat sumpah. Tapi persoalannya adalah siapa dan bila. Baru-baru ini Ketua Menteri Sabah juga telah mengumumkan berkaitan dengan perkara ini. Dan beberapa nama calon TYT yang disebut antaranya adalah Musa Aman, Joseph Pairin Kitingan, dan juga Pandikar Amin Mulia. Nah, teman-teman, Anda rasa siapa yang akan jadi TYT yang baru?